ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها، شائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Yang saya hormati pengerusi majlis, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah, dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan, masih lagi Allah Ta'ala menghidupkan hati-hati kita dengan iman, masih lagi mampu kita mengerjakan amal salih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala kerja buat kita, segala amalan-amalan kita ini akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bentuk amalan salih kita yang akan memberatkan lagi timbangan kita apabila kita bertemu dengan Allah nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Masih lagi kita berbicara tentang bab haulul mauti wa syiddatihi. Bab pada menyatakan beratnya mati itu dan sakitnya kematian tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bulan lepas telah kita bicarakan berkaitan yang paling penting bagi kita ialah persiapan untuk mati. Ya, persiapan kita untuk mati. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mati ini merupakan satu musibah. Ya, mati ini merupakan satu musibah. Fa idza asabathu musibatun, apabila ditimpakan kepada kamu satu musibah, dan musibah ni, tuan-tuan, salah satunya adalah kematian. Ya, mati ini merupakan satu musibah. Dia bukan hanya sekadar musibah kepada waris si mati, tetapi dia lebih utama lagi merupakan musibah bagi orang yang mati itu sendiri. Kenapa kita katakan musibah? Kerana selepas kematian itu bukan berakhir segala-galanya, tetapi selepas kematian itu ada satu lagi penghidupan, iaitu penghidupan kita yang akan kekal abadi, yang segala amalan-amalan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah bagi si mati ini apa dia? Iaitulah apabila dia tidak buat persiapan untuk mati. Itu musibah bagi orang yang mati. Ya, bagi kita semua ni, tuan-tuan, bakal jenazah. Jadi musibah bagi kita ialah apabila kita sebagai bakal jenazah ini tidak buat persiapan untuk mati. Sedangkan mati itu pasti akan datang kepada kita. Mati itu merupakan satu musibah. Maka sebab itu, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya kita buat persiapan untuk mati. Ya, supaya kita buat persiapan untuk mati.
Jadi sebab tu tuan-tuan, waktu hidup ini jangan disia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan. Itu sebab kita hidup tak boleh kita nak minta mati. Nabi sebut tuan-tuan, janganlah di kalangan kamu itu meminta-minta la yatamannanna. Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa daripada matan dia. Tetapi Nabi sebut, janganlah seseorang kamu itu meminta-minta ataupun berangan-angan untuk mati. Jangan kita minta untuk mati. Kerana apa? Sekiranya kamu itu seorang yang saleh, maka kamu akan dapat lagi menambahkan kebaikan kamu. Sekiranya kamu itu seorang yang jahat, seorang yang banyak melakukan maksiat, maka mudah-mudahan dengan kita tak minta mati tadi, sempat lagi untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan mata Allah sekalian, jadi bila kita sebut tentang taubat, bila kita sebut tentang nak nambah amal, maka perkara itu berlaku ketika mana kita masih lagi hidup. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita masuk tuan-tuan tajuk kita malam ini, ya. Yang diriwayatkan Ja'far bin Barqan dari Maimun bin Bahran berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang. Nabi kata apa? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wa sihataka qabla saqamik. Wa faraghaka qabla syughlik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa hayataka qabla mautik. Pergunakanlah 5 perkara. Rebutkan oleh kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, kita rebut 5 benda ni sebelum datang 5 benda. Apa dia? Syababaka qabla haramik. Waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu lapang kamu sebelum datangnya waktu sibuk kamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kaya kamu sebelum datangnya waktu fakir kamu. Wa hayataka qabla mautik. Waktu hidup kamu sebelum datangnya waktu mati kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ceritakan kepada kita tentang 5 perkara. Nabi kumpulkan 5 perkara. Nabi ajarkan kepada kita 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, Nabi ajarkan kepada kita, waktu kita masih lagi muda ini, masih lagi muda, rebutlah peluang itu untuk kita melakukan amal ibadah. Ya, untuk kita melakukan amal sebelum datang waktu tua. Kerana apa? Li'anna ar-rajula yaqdaru 'ala al-a'mali fi hali shababihi ma la yaqdir 'alaihi fi hali haramihi. Kerana orang yang muda ini dia mampu melakukan amalan yang tidak mampu dilakukan waktu dia dah tua besok. Ya. Orang muda dia boleh buat satu amalan yang waktu dia tua besok tak mampu nak buat lagi dah. Tuan-tuan, sekarang kita dah tua. Kita tak mampu lagi nak buat kerja seperti mana orang muda dulu. Tuan-tuan, waktu muda dia boleh pergi berjihad. Waktu muda dia boleh keluar sampaikan dakwah. Waktu muda dia boleh mengerjakan haji, boleh mengerjakan umrah. Dia mampu untuk tawaf. Kita sekarang tuan-tuan dah tua. Kita nak pergi buat haji pun kadang-kadang tuan-tuan, nak buat umrah pun tuan-tuan, kita rasa tak larat dah. Nak tawaf pun kita tak larat dah. Sebab apa? Sebab kita waktu tu dah tua. Tapi waktu muda dulu, ya, kita mampu nak buat itu dengan sebaik yang mungkin. Jadi ada amalan-amalan yang waktu muda dulu kita mampu buat, tetapi waktu dah tua kita tak mampu lagi nak buat tuan-tuan. Ya? Tak mampu lagi kita nak buat. Kan? Kalau muda-muda dulu tuan-tuan, kita boleh membanting tulang, ya? Kita boleh bekerja keras. Kita kerja keras tu ibadah, dapat pahala, ya? Bila kita dah tua, dia tak teraya lagi dah. Ha? Waktu kita muda dulu tuan-tuan, kita boleh pergi masjid, kita boleh angkat, boleh bontang tika, boleh basuh, boleh buat macam-macam kat masjid. Dah tua tak larat lagi dah tuan-tuan. Ya? Jadi tu yang kita katakan, ada amalan-amalan waktu muda kita mampu buat, waktu tua kita dah tak mampu buat. Dan hakikatnya hari ni kita sudah pun tua.
Yang kedua apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, sayhataka qabla saqamik. Sayhataka qabla saqamik. Waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Kerana apa? Lianna sahiha nafidhul amri fi malihi wa nafsihi. Kerana waktu sehat ini tuan-tuan, waktu sehat ini kita boleh menggunakan segala harta kita dan diri kita. Waktu kita sehat, kita nak buat apa? Kita nak cari harta, boleh. Jadi ke harta yang kita cari waktu sehat ni tuan-tuan, kita boleh sedekahkan, kita boleh buat ibadah dengan harta kita. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Waktu kita sehat ni tuan-tuan, kita boleh datang ke surau, kita boleh datang ke masjid, kita boleh pergi mengaji, kita boleh belajar, waktu kita sehat. Tapi waktu kita sakit dah tuan-tuan, kita tak mampu. Nak datang ke surau pun kita tak teraya dah. Nak datang sembahyang ke masjid pun tak teraya dah. Malahan tuan-tuan, kita nak bangun tengah-tengah malam pun kita tak berdaya lagi dah. Bahkan waktu kita sehat hari itu tuan-tuan, kita mampu nak solat dengan sempurna. Kita boleh berdiri sembahyang, angkat takbiratul ihram dengan sempurna. Tapi bila kita dah sakit, dah tak mampu berdiri untuk solat. Solat kita sudah tidak sempurna. Kita terpaksa solat duduk. Sebab apa? Sebab kita dah tak sehat. Tuan-tuan, ada orang dah tak sihat terpaksa solat baring. Nampak tak tuan-tuan? Jadi betapa berharganya waktu sehat kita tadi. Maka kita gunakanlah waktu sehat kita tadi untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Bila kita dah sakit tak mampu nak buat lagi dah. Jadi sekarang ni tuan-tuan kita sehat. Sehat dengan kata tuan-tuan, kita berdaya lagi nak pergi sembahyang. Berdaya lagi kita duduk dalam majlis ilmu. Berdaya lagi kita baca Al-Quran. Mampu lagi kita mengerjakan solat malam. Tuan-tuan, mampu lagi kita nak buat baik. Mampu lagi kita nak bagi duit kepada fakir miskin. Nak masukkan duit dalam tabur-tabur masjid, tabur-tabur surau. Mampu lagi kita tuan-tuan. Maknanya kita masih lagi sehat. Tapi besok dah sakit, kita tak mampu lagi nak keluarkan duit kita kat surau, kat masjid. Sebab apa? Sebab kita nak duit itu bagi beli ubat kita, nak pergi hospital. Jadi ini tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi sebab itu kita sehat ini gunakan. Ada duit sikit tak apa, walaupun RM1 kita bagilah dalam tabung-tabung surau kita, tabung-tabung masjid. Setiap hari kita bagilah tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita datang ke masjid, kita bagi duit yang kita bagi, yang kita infakkan itu nantilah tuan-tuan yang akan jadi bekalan kita di akhirat besok. Itulah dia harta yang kita boleh bawa mati. Ada apa harta yang lain kita akan tinggal atas dunia. Kita tinggal ke atas dunia. Harta yang kita tinggal atas dunia ni, yang kita bekerja korang untuk dia ni tuan-tuan, bila kita dah mati besok tinggal untuk siapa? Tinggal untuk anak-anak kita, waris-waris kita, ya tuan-tuan. Isteri kita, anak kita, dia sedih dengan kematian kita sekejap saja. Sekejap ya tuan-tuan. Habis tinggi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Lepas tu dia tak ingat lagi dah kat kita tuan-tuan. Kubur kita pun dah tak datang dah tuan-tuan. Tapi harta kita dia agih-agihkan sesama dia. Sedangkan dulu kita hidup, kita bersusah payah untuk cari duit, cari harta. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Tapi tuan-tuan, bila kita dah mati, duduk kita dalam kubur, harta yang kita tinggalkan anak-anak kita fikir tak macam mana nak gunakan harta tadi untuk menyenangkan kita dalam kubur. Kita ni anak tuan-tuan, kita beberapa kali ada mewarisi harta ayah kita. Kita gunakan harta ayah kita untuk apa? Untuk kita ataupun untuk dia. Berapa banyak harta ayah kita, peninggalan ayah kita dulu tuan-tuan, yang kita gunakan untuk kita sedekahkan supaya pahalanya mengalir kepada arwah ayah kita. Tak ada. Tak ramai orang yang nak buat macam itu. Malahan tuan-tuan pernah disebutkan bagaimana seorang wali Allah, suatu hari dia bermimpi.
Dia bermimpi, dalam mimpi dia tadi dia bertemu dengan orang, dengan orang-orang ahli kubur. Yang mana ahli kubur dia tadi sedang mencari-cari sesuatu. Dia kari tanah, cari sesuatu. Ya. Tetapi ada seorang di kalangan ahli kubur tadi, dia duduk bersandar, relax saja. Dalam keadaan tersenyum, suka. Jadi wali Allah ni tadi pelik. Lalu dia bertanya kepada ahli kubur tu ni, wahai saudaraku, kenapa kamu tak mencari-cari seperti mana sahabat kamu yang lain? Jadi kata ahli kubur seorang ni, kamu pergilah bertanyakan kepada anak aku, seorang penjual daging di pasar. Seorang penjual daging di pasar. Jadi wali Allah ni tersedar daripada tidur dia. Dia pergi ke pasar dan dia cari seorang penjual daging. Dia cari seorang penjual daging kat pasar. Dia tengok tuan-tuan, penjual daging ni dia jual daging, lepas dia bagi ke orang jual daging, lepas tu dia duduk, dia akan baca Quran. Kemudian dia jalan ke perniagaan dia, tak ada pelanggan, dia baca Quran. Jadi selepas daripada itu, wali Allah ni pun pergilah kepada lelaki ni dan dia tanya. Dia katanya, siapakah orang yang sudah pun dikuburkan di hujung kampung ini? Dia kata, bapa aku salah seorang ahli kubur di hujung kampung ini. Kenapa tuan bertanya? Lalu kata wali Allah tadi, aku telah bermimpi bertemu dengan ayahmu dalam keadaan dia senang lenang dalam kubur. Sedangkan ahli-ahli kubur itu sedang mencari-cari sesuatu. Apakah, dan aku bertanya kepada ayahmu, tetapi ayahmu suruh aku tanya kepada engkau, apakah amalan yang kau telah lakukan untuk ayah kamu? Kata anak ni tuan-tuan, dia kata, wahai tuan, aku setiap masa aku sentiasa mendoakan ayah aku. Mendoakan ayah aku. Tak pernah lupa sekali pun untuk dia doakan ayah dia. Aku baca Quran, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya ada pahala daripada bacaan Al-Quran aku ini, aku sedekahkan pahalanya kepada ayah aku. Dia tidak putus berdoa. Ya. Jadi kata oleh Allah, rupa-rupanya yang mencari-cari itu, yang mencari-cari rumput, mencari-cari di tanah itu, gambaran dalam kubur itu ada orang yang sedang mencari-cari. Kalau ada saudara-saudaranya, anak-anaknya yang memberikan kepada dia, bekalan-bekalan daripada dunia. Nah, ni tuan-tuan, kita bekerja bersungguh-sungguh untuk anak bini kita, tapi berapa ramai anak yang boleh mendoakan kita, isteri yang mendoakan kita. Itu sebab tuan-tuan, waktu kita sihat, biarlah kita beramal sungguh-sungguh, tanpa kita dah mati besok mengharapkan amalan orang untuk membantu kita. Kita gunakan wang yang kita ada, kita gunakan harta yang kita ada untuk kepentingan kita di hari akhirat besok. Allah Rabbi, tuan-tuan, kita lihat bagaimana seorang yang bernama Sulaiman Ar-Rajahi, seorang saudagar yang paling kaya sekali di Arab Saudi. Sulaiman Ar-Rajahi, tuan-tuan, dia banyak memiliki duit yang berbilion. Dia sekarang umur dah 80 lebih. Tuan-tuan tahu Bank Ar-Rajahi itu milik dia. Dan banyak masjid-masjid di Arab Saudi itu dibiayai oleh Ar-Rajahi ini. Tuan-tuan, Sulaiman Ar-Rajahi ini, waktu dia dah tua ni, dia panggil anak-anak dia dan dia bahagikan bahagian anak dia. Dah hak lain tadi, semuanya diwakafkan harta dia. Semua diwakafkan hartanya, sehingga orang kenali dia sebagai bilioner yang tak berwang. Dia bilioner, jutawan, bukan jutawan lagi, ya, bilioner, tuan-tuan, tapi tak berwang, tak ada duit. Sebab apa? Semua harta-hartanya diwakafkan, ya, diwakafkan. Mana masjid semua dia buat, tuan-tuan, dia biayai dan sebagainya.
Ini Sulaiman Ar-Rajhi. Sebab apa? Bila orang tanya dia, ya, kenapa dia wakafkan seluruh harta dia? Kenapa dia wakafkan seluruh harta dia? Ya, sebab saudara Rajhi ni tuan-tuan, dia ni asal dia seorang orang miskin. Orang miskin. Sehingga kalau waktu dia sekolah, dia nak ikut rombongan guru-guru dia, sekolah dia pun dia tak mampu untuk ikut rombongan. Ya? Macam tu miskinnya dia. Ya. Tapi sekarang dia orang antara yang terkaya di Saudi, tuan-tuan. Ya? Bila ditanya orang kenapa dia wakafkan seluruh harta dia, dia kata apa, tuan-tuan? Ya. Aku sekarang umur dah 80 lebih. Harta yang banyak ni untuk apa? Maka aku pergunakan harta aku ini untuk kehidupan aku di akhirat. Hidup dunia ni sekejap ya. 80 tahun, 90 tahun sekejap. Lepas tu mati. Harta kita tinggal tak ada apa lagi dah. Tapi dia nak bawa harta mati, dia wakafkan, tuan-tuan. Jadi ini dia ya. Jadi tu maksudnya waktu sehat tadi dia boleh cari harta, kumpulkan harta, kemudian dia wakafkan, dia sedekahkan, dia infakkan, ya. Jadi tu dia. Baik. Tu yang kedua. Yang ketiga, wa faraghuka qabla syughlik. Ya. Waktu lapang kamu sebelum datangnya waktu sibuk kamu. Waktu lapang. Ya. Kita ni tuan-tuan banyak waktu-waktu yang terluang. Banyak waktu-waktu lapang. Itu sebab Nabi SAW mengingatkan kita dua nikmat, nikmatani maghdubun 'alan nas, dua nikmat yang manusia seringkali terlalai. Yang pertama nikmatul firaq wa nikmatul sihah. Nikmat waktu lapang dan nikmat waktu sihat. Nikmat waktu lapang kita selalu terlalai, tuan-tuan. Kita banyak masa kosong, banyak masa lapang kita, tetapi masa lapang kita kadang-kadang kita habiskan dengan tengok handphone. Masa lapang kita habiskan di depan TV. Masa lapang kita habiskan di kedai-kedai kopi. Masa lapang kita habiskan untuk baring-baring. Tuan-tuan, sedangkan patutnya kita gunakan masa lapang kita itu untuk kita melakukan amal ibadah. Ada orang kata, ustaz, mana ada waktu lapang kita? Kita sibuk. Sibuk, dia kata. Siang kerja. Mana nak sampai datang ke surau masjid? Siang kerja. Dia lupa bahawa kerja dunia kita ni, tuan-tuan, ada had dia. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita ada siang ada malam. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan bagi kamu dan kami jadikan malam itu untuk apa? Libasa, sebagai tempat kau berehat-rehat. So waktu malam tu waktu yang sangat lapang. Betul siang kamu bekerja. Betul siang kita kerja. Kita sembahyang setakat sekejap, zuhur, asar sekejap saja. Tapi malam kita ada masa yang panjang. Ya. Masa lapang kita. Lepas maghrib kita buat apa? Lepas isyak kita buat apa? Kau waktu itu waktu lapang. Maka isilah waktu-waktu ini, tuan-tuan, waktu lapang kita ini dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang dia dah pencen dah, tak ada buat apa lagi dah kat rumah. Anak-anak tak ada, cucu tak ada. Ya. Duduk rumah, tuan-tuan, kita buat apa? Jadi inilah masa-masa kita, waktu-waktu lapang kita itu kita gunakan untuk kita mengisi kantung akhirat kita. Mengisi akaun akhirat kita. Kita gunakan, tuan-tuan. Ya. Makna kita atur hidup kita. Kita atur lepas subuh ni kita buat apa, waktu duha kita buat apa, bila masa kita tidur, bila masa kita baca Quran, bila hari apa kita nak puasa. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya besok kita mati dalam keadaan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kaya kamu sebelum datangnya waktu fakir.
Yang dimasukkan kaya kat sini tuan-tuan bukan kaya kita banyak duit, berjuta-juta duit, bukan. Tetapi masuk kaya di sini ialah kita berkecukupan. Waktu kita segala-gala cukup, nak makan cukup, nak minum cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, ada lebihan daripadanya itu, maka kita sedekahkan. Ada kelebihan daripada harta kita, maka kita pergilah buat ibadah haji ataupun umrah. Ada kelebihan daripada harta kita, kita buatlah kebaikan-kebaikan. Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan hendaklah kamu keluarkan harta kamu, harta yang kamu cintai, harta yang kamu sayangi itu, kita keluarkan harta kita kepada siapa? Zawa qurba, kepada orang yang mempunyai tali persaudaraan dengan kita, kaum kerabat kita. Jadi ada kelebihan harta kita, kita bagilah, sedekahlah kepada kaum kerabat kita terlebih dahulu. Bagilah kepada anak saudara kita, pak saudara kita, mak saudara kita, sepupu sepapat kita. Itu kerabat, itu yang lebih utama untuk kita bagi apabila kita ada kelebihan harta. Kita hari ini tuan-tuan, kita nampak benda lain. Kita nampak bila ada kelebihan harta, kita nampak Kamboja dulu. Kita nampak orang susah dekat Kamboja dulu. Kita nampak orang susah yang dekat luar negeri. Sedangkan saudara-saudara kita, kaum kerabat kita yang duduk sebelah rumah kita pun susah tuan-tuan. Anak-anak saudara kita nak belajar pun susah. Tapi kita tak bantu dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita rabut waktu kita ada harta, ada duit ini, kita bantulah saudara-saudara kita. Sebelum faqr, sebelum datangnya waktu kita kesempitan, ya kita dah tak ada duit lagi dah, tak beringgit lagi dah, kita nak sedekah kat masjid pun tak mampu lagi dah. Kan? Sebab apa? Sebab waktu tu duit itu merupakan satu keperluan bagi kita. Barangkali kita dah sakit, barangkali kita perlukan rawatan-rawatan yang lain dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita tidak ada lagi kelebihan wang, cukup untuk kita saja. Baik. Wa hayataka qabla mautik, dan waktu hidup kamu sebelum datangnya waktu mati kamu. Waktu hidup sebelum datangnya waktu mati kamu. Jadi ini tuan-tuan, jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup atas dunia ini, banyak kita melakukan amal-amal soleh, banyak kita lakukan amal-amal soleh. Sebab itu Nabi sebut tuan-tuan, kalaulah kamu ni ingat tentang kematian, nescaya kamu tak ada masa untuk bergelak ketawa. Kalaulah kamu ingat tentang kematian, nescaya kamu tidak ada masa untuk kau bergelak ketawa. Sebab tu Nabi kata apa? Aksiru zikra hadamul lazzat, perbanyakkanlah oleh kamu untuk mengingati hadamul lazzat. Para sahabat bertanya, apa dia hadamul lazzat itu? Nabi kata, itulah dia mengingati mati. Kita kena banyak ingat kepada mati ni tuan-tuan. Sebab itu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a malakul maut inda ra'si rajulin minal ansar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah melihat malaikat maut berada di kepala seorang lelaki daripada golongan Ansar. Faqala lahu Nabi, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfiq bi sahibi fa innahu mu'min, hendaklah kamu kasihan kepada sahabatku ini, sesungguhnya dia ada seorang mukmin. Faqala, lalu berkata malaikat maut, abshir ya Muhammad fa inni bi kulli mu'minin rafiqun, bergembiralah kamu wahai Muhammad, sesungguhnya aku dengan setiap mukmin ini akan mengasihaninya, akan berbalas kasihan dengannya.
Maknanya malaikat maut bila nak cabut nyawa seorang mukmin ini, malaikat maut cabut dengan perlahan, dengan belas kasihan. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, kata malaikat maut, inni la aqbadu ruhi ibn Adam fa idza sara sarikhun min ahlihi. Demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya aku pelik ketika mana aku nak mengambil roh anak Adam ini, maka tiba-tiba waris-waris dia menjerit dan menangis-nangis. Malaikat maut pelik tengok kita, tuan-tuan. Tengok manusia ni apa dia? Bila dia ambil nyawa manusia, waris dia, isteri dia, anak-anak dia menangis, menjerit-jerit, menepuk-nepuk kepala, mengkoyak-koyakkan baju. Kemudian dia kata apa kepada Rasulullah? Kata malaikat maut lagi, qultu ma hadha sarah. Aku pelik. Lalu aku berkata, kenapa mereka menjerit? Kenapa mereka menjerit? Demi Allah, dia kata, fa wallahi ma zalamnahu. Demi Allah, kata malaikat maut, orang yang mati ini, aku cabut nyawanya ini, aku tidak melakukan kezaliman ke atasnya. Bahkan aku melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Aku ambil nyawa dia tu, aku sedang beribadat kepada Allah. Makna malaikat tu laksanakan perintah Allah sahaja. Tu dia kata. Jadi aku peliklah orang menjerit. Fa in tarda bina sanallahu tu'ajjar. Ketahuilah, sekiranya mereka tadi semuanya redha dengan ketentuan Allah. Orang ni dah meninggal dunia, dia redha dengan ketentuan Allah, maka dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Tuan-tuan, bila berlaku kematian memang kita akan sedih. Tetapi hadis ini nak cerita kat kita, jangan kita menjerit. Jangan kita melolong-lolong seperti mana perlakuan orang jahiliah, seperti mana perlakuan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kita tengok, tuan-tuan, kalau berlaku kematian, tengok dia menjerit, menjerit-jerit, kan? Ada sedi bangsa pula, bila berlaku satu kematian, dia akan upah orang untuk menangis-nangis, kan? Tetapi bagi kita orang Islam, tuan-tuan, kita tidak diajarkan untuk menjerit dengan kematian, untuk menangis tumpuk muka, tidak. Untuk kita melolong-lolong, tidak. Tetapi kita diajarkan apa? Untuk kita redha. Sedih tetap sedih. Nabi waktu anak dia meninggal dunia, waktu anak dia Ibrahim meninggal dunia, Nabi pun menitiskan air mata. Nabi pun menitiskan air mata. Itu adalah naluri seorang manusia biasa, yang kita akan menangis, menitiskan air mata. Tetapi kita tidak akan menjerit-jerit, melolong-lolong. Kita tidak akan mengoyak-ngoyakkan, tidak akan memukul-mukul badan kita disebabkan oleh kematian. Jadi itu dia. Jadi bila kita redha di atas ketentuan Allah, maka tuan-tuan, mereka akan memperolehi pahala. Wa in sakhatu au tajza'u ta'thimu wa tu'azzaru. Tetapi sekiranya mereka tadi tidak redha, membentak-bentak, maka mereka akan mendapat kecaman dan juga mendapat dosa. Jadi tuan-tuan, kita redalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata malaikat maut, fal hadar, ingatlah, ma min baitin ahli sya'r wala madarin. Tidak ada satu rumah pun, sama ada di kalangan orang-orang kaya, sama ada di lautan maupun di daratan, illa wa anna tasaffah wujuhum, kecuali aku akan sentiasa mendatangi mereka. Atasaffah wujuhum, aku mengusap wajah-wajah mereka, fi kulli yawmin wa lailatin 5 marat, setiap hari 5 kali sehari semalam. Malaikat maut jongok kita, kemudian dia usap muka. Usap muka ni, tuan-tuan. Yang kita tahu ada hadis yang lain yang ceritakan bahawa malaikat maut tengok kita setiap hari 70 kali. Solang 25 minit malaikat maut jongok, solang 25 minit malaikat maut tengok. Tapi dalam 70 kali itu, 5 kali dia kata apa? Wa ana atasaffah wujuhahum.
dan aku mengusap wajah-wajah mereka 5 kali. Bahkan setiap hari ni, daripada kita kecil hari tu, dia datang usap. Sehingga kata malaikat maut, hatta inni la'arafu saghirahum wa kabirahum wa a'rafu minhum bi anfusihim. Bahkan sehingga aku lebih tahu mereka ni, lebih kenali mereka sama daripada mereka kecil, dan juga mereka dah besar, dan aku lebih tahu tentang diri mereka daripada mereka sendiri. Maknanya malaikat maut lebih kenal kita daripada diri kita sendiri. Malaikat maut lebih kenal kita berbanding diri kita sendiri. Tuan-tuan, kita rasa kita dah kenal diri kita dah. Malaikat maut kata apa? Wa a'rafu minhum wa anfusihim. Dan aku lebih kenali mereka daripada diri mereka sendiri. Ya. Wallahi ya Muhammad, law anni aradtu an aqbida ruhi bi'audatin ma qadartu ala dhalika hatta yakuna Allah Ta'ala huwa amir biqabdiha. Demi Allah wahai Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, kalaulah aku sendiri yang nak ambil nyawa, nak mengambil nyawa manusia, tidak mampu aku nak mengambil nyawa manusia, tak mampu aku nak matikan manusia, sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk mencabut nyawanya. Jadi makna tuan-tuan, malaikat maut pun tak mampu ambil nyawa kita kecuali dengan perintah Allah. Kecuali dengan perintah Allah. Jadi ini tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi kita berhentilah setakat ni dulu. Sebab dah masuk dah waktu syak ni tuan-tuan. Sebab kalau ikut SOP kita berhenti 5 minit sebelum azan kan. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita tuan-tuan pada bulan hadapan, yang kita masih lagi cerita tentang kedahsyatan mati ini. InsyaAllah pada bulan depan tuan-tuan kita akan cerita pula bagaimanakah keadaan kita selepas kematian. Macam mana pula keadaan kita selepas kematian? Sebab Nabi suruh kita ingatkan mati banyak-banyak. Ingatkan mati. Jadi kita akan bincang besok tuan-tuan, macam mana cara untuk kita mengingati mati itu. Sebab kematian itu sangat sakit. Nanti diceritakan kepada kita macam mana kesakitan mati. InsyaAllah itu bulan depan tuan-tuan. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Cukup setelah itu, aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.